Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, how are you today? Excellent, that's right. Okay, Alhamdulillah, malam ni kita dapat bersama lagi dalam sesi sembang santai kita. Okay, kerana saya yakin sebaik-baik manusia adalah orang yang boleh beri manfaat. Dan insyaAllah, pada masa ke semasa, saya akan berkongsi dengan anda. Dari masa ke semasa, saya akan share dengan anda sedikit ilmu yang kita boleh manfaatkan dalam hidup kita dan perjalanan karier kita dan sebagainya. Okey. Dan saya Fakrul Anwar, mentor Syekh Masanda. So apa khabar semua? Alhamdulillah kita dapat berhujung minggu bersama keluarga yang tercinta dan juga kita dapat meluangkan masa untuk orang kata bersama dengan mereka-mereka yang kita sayang, yang maybe berkorban masa, berkorban orang kata tenaga untuk kita. So therefore saya yakin satu perkara, dalam hidup ni kita kena belajar bersyukur. Dalam hidup ni kita kena belajar berterima kasih. Dalam hidup ni kita kena belajar menghargai orang lain. So saya yakin dengan kita menghargai orang lain, insyaAllah jalan hidup kita akan lebih mudah dan kita akan lebih disayangi. Dan macam mana kita sedia maklum, dalam perjalanan hidup kita, especially dalam career safety and health ni, akan ada banyak dugaan kita. Betul? Dan dugaan yang paling utama dengan apa? Dengan majikan, dengan pekerja, dengan orang kata klien dan sebagainya. Dan dugaan yang paling penting sebenarnya, mereka yang kita akan handle tu lah berkaitan dengan manusia. So therefore, bila kita handle manusia, bila kita bersama dengan manusia, bila kita berdepan dengan manusia, kita kena tahu apa dan bagaimana untuk berinteraksi dengan mereka. Itu penting. Kerana apa? Dalam perjalanan hidup kita, lebih kurang 80 hingga 90% masalah dan cabaran datang daripada manusia. Betul? Okay. Dan daripada manusia itu juga akan timbulnya berbagai persepsi. That's why semalam kita dah share sikit. Bila manusia ni kita berhadapan, akan ada pelbagai persepsi. 3 cara mereka respon. Dan kita dah cover juga on bagaimana kita boleh handle situation pada orang-orang yang nak ikut dan bagi mereka yang pertengahan. So cabaran yang paling utama adalah mereka yang yang go against us, ataupun bertentangan dengan pendapat kita. Kenapa? Kerana apa? Dalam safety ni akan ada banyak keadaan di mana kadang-kadang ada orang yang tak setuju dengan kita, ada orang yang maybe tak bersesuaian dengan kita. So kita kena pandai bagaimana untuk menghadapi masalah tersebut. Itu penting. Kerana apa? Saya yakin bila kita ada sedikit ilmu tentang manusia, kita ada sedikit ilmu bagaimana nak handle situation, kerjaya kita akan lebih bagus. Kerana dalam perjalanan karier kita ni, kita rasa stuck. Kita rasa aku dah buat yang terbaik dah. Kita rasa apa lagi yang aku belum buat. Maybe kita rasa what next. Okay, so that's why apa yang saya kongsi dengan tuan-tuan adalah what next. Apa perjalanan kita seterusnya. Ada setengah-setengah maybe dah renew 5 kali, dah renew 4 kali, maybe dah dalam safety ni maybe dah lebih daripada 10 tahun pun. So what next? Dan kepada mereka-mereka yang baru dalam bidang safety pula, kita kena belajar dengan cepat. Kerana apa? Keadaan sekarang ini tidak bergantung kepada umur lagi. Keadaan sekarang tidak bergantung kepada hanya kelulusan saja. Mereka akan melihat banyak perkara untuk menilai sesuatu. Betul? So therefore, we have to be ready. Mereka yang berpengalaman bersedia untuk transform diri, untuk bantu dengan lebih baik lagi, contribute dengan cara yang berbeza. Dan mereka yang baru pula kena belajar dengan cepat. Kerana apa? Dunia safety makin mencabar. Kerjaya safety makin mencabar. Dan juga sekarang adalah masa untuk majikan mempunyai banyak pilihan. Tapi isu dia, majikan akan pilih orang yang baik macam mana? Dan kita kena faham, kita kena bersedia dan kita kena meletakkan diri kita pada tahap yang sewajarnya. Dan macam mana saya selalu beritahu, we have to support and uplift our profession. Our profession. Kerana apa? We are the representation of the profession. Kerana apa? Kalau tidak ada profession OSH ni di Malaysia, sudah tentunya sebahagian besar daripada kita tidak akan mendapat tempat dalam mana-mana sektor pekerjaan. So that's why kita kena penting. Kita kena uplift profession kita. So
dengan cara meningkatkan juga nilai diri kita. Okay, boleh? That's why saya selalu menekankan. Dan kerana apa? Saya faham masalah dan cabaran sebagai safety practitioner ini memang banyak. Dan kita kena faham juga setiap negara di dunia ni akan ada perbezaan yang berbeza. Kenapa saya dah pergi lebih daripada 10 negara. So, kadang-kadang orang tanya saya, dan suatu soalan yang selalu orang tanya saya apa? Oh, Encik Fakrul, mana yang lebih baik? Oh, Encik Fakrul, dekat mana yang safety dia bagus? Oh, Encik Fakrul, dekat mana yang safety dia outstanding? Ataupun hebat sangat? Pada saya, satu perkara. Setiap negara ada uniqueness masing-masing. Setiap negara ada dia punya kelebihan masing-masing. Dan ada juga kekurangan masing-masing. Tapi pada pendapat saya, yang paling penting adalah bagaimana kita meningkatkan daya saing safety practitioner itu sendiri. Bagaimana kita meningkatkan kualiti safety practitioner itu sendiri. Dan yang paling penting, bagaimana kita meningkatkan nilai dan value safety practitioner itu sendiri. Kenapa? Ia memberi kesan langsung dan direct kepada organisasi. Yes, memang majikan kadang-kadang orang kata menduga diri kita. Kadang-kadang majikan menguji kewibawaan kita. Tapi adakah kita mudah give up? No. Betul? So therefore, kita kena faham bila sesuatu orang tu reject ataupun tak support kita, apa sebab dia? So that's why malam ni saya nak share dengan anda antara sebab-sebab kenapa orang tak ikut cakap kita. Antara sebab-sebab kenapa maybe orang tak follow cakap kita. Sama ada dia pekerja ke, dia manager ke, ataupun maybe mereka top management. Okay. Kenapa? Kenapa mereka tidak follow apa yang kita bagi tahu? Ataupun mereka go against us. Siapa yang nak tahu benda tu, beritahu saya nak tahu. Dan saya share. Apa? Beritahu saya nak tahu. Saya akan share nanti. Ada beberapa perkara. Okay, yang boleh menyebabkan kita faham mereka against us kerana apa? Mereka tak bersetuju dengan kita kenapa? Mereka tidak, orang kata, support kita kerana apa? So that's why bila kita tahu apa sebabnya, apabila kita tahu kelemahan dan kekuatan dia, dan bila kita tahu faktor-faktor dia, kita lebih mudah untuk mengatur strategi kita. Kita lebih mudah untuk menyusun atur langkah-langkah kita untuk handle the situation. Jadi bila kita tahu the situation, kita tak mudah frustrated. Kerana apa? Oh, manusia ni begini. Oh, dia tak support ni kerana ini. Oh, mereka tak nak ikut kerana ini. Faham saya? So, bila kita tahu dan kita tahu the reasoning, apa dah? The reasoning, then kita akan lebih bersedia dan kita akan dalam mood, apa dah? Try and adjust. Apa dah? Mood apa? Try and adjust. Macam mana saya selalu bagi tahu. Try and adjust. Apa yang kita nak adjust? Okay. Ada 3 perkara yang you kena adjust. 3 perkara. Tulis kat situ. Dalam perjalanan hidup kita, dan spesifiknya dalam perjalanan kerjaya kita, ada 3 perkara yang kita kena adjust. Berapa perkara? 3 perkara. Siapa nak tahu 3 perkara? Beritahu saya nak tahu. Okay, good. So, malam ni banyak extra kita bagi. Okay, good. So, siapa kita bagi? Siapa yang dah ada kat sini, bagi salam. Assalamualaikum. Dan jangan lupa, tolong share and love kat situ banyak sikit, and like. Tolong share kepada grup-grup anda. Paling kurang 5 grup yang anda tahu. Kerana apa? Sebaik-baik manusia yang boleh beri manfaat. Faham maksud saya kan? Dan ingat, dengan cara bermanfaat, anda boleh share je. Dan satu lagi, ada juga yang beritahu, oh Encik Fakrul, saya gunakan kod-kod Encik Fakrul tu, saya gunakan kod-kod safety yang Mega Mekah buat, ataupun saya buat dalam Facebook saya tu, tampal dekat notice board. Boleh tak? Tak ada masalah. Apa yang saya buat, tuan-tuan, dalam Facebook, dalam apa posting saya, tujuan saya adalah untuk berkongsi. Jadi tak masalah. Anda, so kadang-kadang kita pun faham juga, dekat notice board tu, kadang-kadang sampai sebulan tak berganti-ganti. Kadang dekat notice board tu tak ada idea nak update apa pun. Kadang-kadang kat notice board tu, apa benda yang nak diletak dan diupdate. So that's why, mudah aja. Apa yang kita post dekat Facebook saya, apa yang kita post, anda boleh ambil, download and print. Print dan letak kat situ kod-kod tu. Letak kat situ juga perkara-perkara yang anda boleh kongsi dengan mereka. Ingat, salah satu cara adalah untuk kita berkongsi. Kerana apa? Tugas utama kita untuk beri orang tahu, beri orang faham dan beri dia buat.
On that part. Okay, boleh? Okay, good. Siapa yang dah ada kat sini, tolong bagi salam dan tolong share sikit. Okay, good. Alhamdulillah kita ada siapa? Hai, Magison. Apa khabar, Magison? Good. Surashan, hai. Stay excellent. Alhamdulillah. Bagus, Surashan. Okay, kita ada Haizi. Apa khabar, Haizi kita? Sihat, Haizi? Okay, good. Kita ada juga Hadi. Apa khabar, Hadi? Lama tak dengar kita. Khabar? Okay, bagus. Bini, hai. Excellent. Okay, bagus. Kita belajar psikologi malam ni. Faham tak? On that part. Okay, Bini. Okay. Share dengan kawan-kawan kita dekat Sabah tu. Okay, share dengan kawan-kawan kita. Dan juga kita ada juga Iskandar. Apa khabar, Iskandar? Waalaikumsalam. Suryani. Waalaikumsalam. Apa khabar, Suryani? Okay, kita ada juga rakan-rakan Rashwan. Apa khabar, Azizul? Apa khabar, Zul? Sehat, Zul? Okay, bagus. Waalaikumsalam. Okay, bagus. So, what happened is, ada 3 perkara yang saya selalu tekankan. Sebagai safety practitioner, anda kena tingkatkan 3 perkara. Nanti kita akan share juga on kenapa orang tak ikut cakap kita. Okay, 3 perkara. Okay? So, 3 perkara yang saya selalu tekankan. Yang kita kena selalu adjust dan perbetulkan. Jangan kita menunding jari dekat orang dulu. Ada 3 perkara. Apa dah? Pertama sekali, dari segi komunikasi. Sila perbaiki komunikasi anda. Sila tingkatkan komunikasi anda. Kerana apa? Bila anda meningkatkan komunikasi, secara tak langsung anda meningkatkan nilai diri anda di mata orang lain. Kita kena faham dalam safety bukan kita banyak bercakap yang kita nak. Kita nak banyak berkomunikasi. Cakap dengan komunikasi 2 perkara yang beza. Faham tak? So that's why nombor 1 yang kita kena berkomunikasi. Yang kedua yang you kena ada juga adalah untuk lead people, leadership. You have to learn leadership. Kerana apa? Dengan kepimpinan anda akan yakin untuk ke depan. Dengan memahami leadership anda ataupun kepimpinan, anda lebih kelihatan lebih untuk dipercayai. Dan dengan anda tahu leadership, anda tahu bagaimana nak menyatukan hati-hati mereka menuju objektif yang sama. Itu penting. Okay, good. The last but not least juga, senjata yang paling powerful adalah senjata psikologi. So learn. Kenapa? 3 perkara ini anda belajar, ia akan menaikkan anda pada satu level yang berbeza. Faham maksud saya kan? Okay, good. So, tulis kat situ. Okay, yang dengar-dengar sampai-sampai itu, take note kat situ. Share. Okay, gelek boleh? Tolong tulis kat bawah tu dengan share. InsyaAllah. Kerana saya yakin, ada tulis kat situ, akan lebih ingat lagi. Boleh? Okay, good. So, ada 6 sebab kenapa orang tak ikut cara itu. Berapa? 6 sebab. So, malam ni kalau sempat kita cover 3 dulu. Besok kita akan cover 3 lagi. Why people don't follow what we say. Why people don't do what being told. Dan juga kenapa orang go against us kadang-kadang. So, bila kita faham, kita boleh lebih strategi. Bila kita faham, kita boleh adjust. Apa dah? Kita boleh adjust. Okay, good. So, sebab yang pertama, kenapa orang don't do ataupun tak buat apa yang disuruh, orang tak ikut apa yang dicakap adalah kerana they don't know. Apa dah yang pertama? They don't know. That's why, orang yang tak tahulah. Macam kita dulu. Untuk buat high rack pun kita tak tahu. Dan bila kita belajar dan kita hazard, risk, ada qualitative method, ada quantitative method. Faham saya? Lepas tu ada 4x4 punya table, nampak all that part, isn't it? So that's why kadang-kadang people go against kerana pertama sekali they don't know. Apa dah? They don't know. Okay. Dan yang bahayanya, if they don't know but they are still in the state of ignorance. Itu juga lebih bahaya. Dah lah tak tahu, lepas tu masih lagi the state of ignorance. So that's why, yang pertama, orang yang tak tahu ni, tugas kita adalah untuk, apa dah? Communicate dengan dia. Inform maklumat dengan dia. Selalu bagi maklumat terkini dengan dia. Selalu beritahu informasi yang terkini. Upgrade ilmu pada diri dia. Sekolahkan dia. Faham saya? It might take times, but the time worth spending. Faham saya? So that's why, pertama sekali adalah disebabkan they don't know. Bila they don't know, bermaksud kita kena berkomunikasi dengan dia. Kita kena beritahu dia. Dan amat bahaya, rahsia dia adalah orang yang tak tahu tu adalah orang yang ada pangkat. Orang yang tak tahu tu adalah orang yang ada kedudukan. Bila dia tak tahu dan dia ada kedudukan, dia tak nak dimalukan. So that's why kita kena faham. Kadang-kadang orang ignore dan orang tak support kerana mereka tidak mahu dimalukan. So that's why we have to understand that things.
So therefore saya always inform, sekiranya kita berada dengan orang yang lebih tinggi kedudukan dia, we have to know how to appreciate them. Belajar menghargai orang lain untuk dihargai. Tak rugi kalau kita, orang kata, beri kata-kata baik pada dia. Tak rugi kalau kita, orang kata, memberi pujian sikit pada dia. Faham tak? Kadang-kadang orang kata, oh nak jack ke apa. No, it's not about jack. Psychology, we have to learn to appreciate people. Kenapa? Manusia suka dihargai. Nanti kita akan cover apa yang manusia suka. Betul? Orang dapat. So that's why, isu yang pertama, kenapa orang tak follow apa yang kita cakap? Kenapa kadang-kadang orang go against kita adalah pertama kerana they don't know. Dan they don't know, dan dia orang don't want to be ashamed, dan dia orang tak nak dimalukan. So bila keadaan yang begitu, kita kena faham, kita kena approach dengan betul. Kita kena bagi dia tahu, bagi dia lebih maklumat, bagi dia lebih information. Dan bila mereka mula tahu, dan mereka start mula untuk apa? Accept. Yang kita nak adalah level of acceptance tu ada. Dapat. Dan yang paling penting is not win and lose. Saya selalu bagi tahu dalam komunikasi, dan siapa-siapa yang belajar komunikasi, so that's why dalam komunikasi, dalam safety ni, saya telah design satu modul khas daripada IOP, Intensive of Professional, di mana saya bina dan saya didik dan saya ajar anda detail bagaimana nak berkomunikasi dengan impact. Kerana apa? Bila kita berkomunikasi dengan baik, kita akan menaikkan diri kita, kita akan menaikkan taraf kita, yang kita akan menaikkan value kita. Betul? Okay, boleh? So that's why bila people don't know how, bila people don't know, dan juga mereka maybe malu untuk melakukan, tugas kita untuk break the ice. Tugas kita untuk belajar menyampaikan dan menyampaikan dengan impact, dan juga tugas kita untuk menghargai mereka. Kenapa? Kadang-kadang orang yang kedudukan dia tinggi, dia akan malu untuk menyatakan dia tak tahu. Orang yang ada kedudukan yang lebih senior, dia segan untuk mengakui yang dia tak tahu. So that's why kita kena faham benda tu. So that's why we have to educate them, we have to coach them. And yang paling best, we have to mentor them. Okay, wow, masa malam ni singgung sekat. Baru share satu je. Okay, so bila kita tahu, dan kita kena always educate. That's why, salah satu cara dia apa? Ambil daripada mana-mana yang saya post dekat dalam Facebook, you tampal dekat kita punya notice board. To empower them. Communication mesti ada impact. Communication mesti consistent. Communication mesti ada content. Tulis kat situ. Maybe kalau kita talk, kita tak kisah pun sama ada kena ada feedback atau tidak. Kalau kita talking, kita tak kisah pun ia ada orang kata content atau tidak. Tapi bila kita communicate mesti ada feedback. Communication mesti ada apa dah? Content, dan communication kena consistent. Faham saya? On dapat. Okay, boleh? Okay, bagus. Siapa yang ada maklumat kat itu, share. Dan insyaAllah, okey, apa lagi tu? Kalau anda ada soalan, boleh tulis tanya soalan kat situ, saya boleh share lagi. Okey, bagus. They don't know. Magison, bagus. They don't know. So bila they don't know apa dah? Communication issue. Communication issue. So that's why we have to continue communicate. Never orang kata stop communicating. Communicating kena apa? Consistent. Apa dah? Consistent. Orang dapat. Okey, bagus. So that's why okay, Bini, Chinese New Year, Bini. Okay, saya buka kerja malam sebab ini. Okay, bagus. Okay, guys. So, tomorrow, kita akan cover the next. Kerana apa? Saya yakin, it is ongoing session yang kita akan pelajari. Besok, kita akan belajar yang kedua. Apa sebab orang tak follow apa yang kita cakap? Apa sebab orang go against us? Dan apa sebab orang tidak support kita? So, bila kita tahu rahsia ni, bila kita tahu apa sebab dia, kita boleh strategikan untuk baik in mereka. Okay, boleh? So, jangan lupa, stay safe, stay healthy, and stay excellent. Okay, kita jumpa malam esok 9.30. Okay, kita jumpa lagi untuk sambung bagaimana kita boleh psycho orang, bagaimana kita boleh, kenapa psychology is power to control. Tulis kat situ. Apa dah? Knowing psychology is to know the power to control. Control apa? Control dia punya control panel. Betul? Dapat. Okay?
So, see you tomorrow. Stay safe, stay healthy, and stay excellent. Okay, bye. Okay, good.